KPLB akan biaya rumah penduduk terjejas banjir di luar bandar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. 1.4 bilion ringgit diperuntukkan bagi bantuan banjir keluarga Malaysia. Melalui inisiatif berkenaan, penambahbaikan bagi bantuan wang ihsan BWI telah dilaksanakan. Ia meliputi pemberian RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah yang terjejas dan RM10,000 kepada waris mangsa yang meninggal dunia. Melalui satu kenyataan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau telah mengarahkan pihak-pihak berkaitan agar mempermudahkan urusan pembayaran tanpa sebarang birokrasi atau perlu mengisi pelbagai borang seperti sebelum ini. Segala bantuan dan kemudahan kepada penduduk terjejas banjir dilaksanakan secara berkesan dan menyeluruh. Beliau turut menyatakan kerajaan-kerajaan negeri telah membuat bayaran BWI bermula 27 Disember lalu dan dijangka selesai minggu ini. Namun, Selangor dan Pahang dijangka mengalami sedikit kelewatan berikutan jumlah penduduk terjejas yang ramai. Setakat data terkini, lebih 30,000 ketua isi rumah telah didaftarkan untuk menerima BWI. Pihak NADMA juga telah menyalurkan peruntukan awal BWI sebanyak RM34 juta kepada 11 buah negeri. Setakat ini, seramai 25 waris telah menerima bantuan RM10,000. Dalam pada itu, RM100 juta diperuntukkan bagi menggerakkan kerja-kerja pasca banjir. RM10 juta tambahan turut diperuntukkan antaranya bagi membiayai perkhidmatan kutipan sisa banjir serta kerja-kerja pembersihan jalan, fasiliti awam dan halaman rumah penduduk terjejas. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan Bank Simpanan Nasional BSN menawarkan pembiayaan sehingga RM10,000 pada kadar 0% dengan tempoh bayaran balik sehingga 3,5 tahun. Ini termasuk moratorium bayaran balik selama 6 bulan. Selain itu, BNM juga telah menyediakan kemudahan bantuan bencana atau DRF melalui bank komersial sehingga RM500,000 kepada pengusaha PKS dan sehingga RM75,000 kepada usahawan mikro. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail turut menyatakan syarikat otomotif akan memberikan penawaran meliputi perkhidmatan tunda kereta, cuci kereta dan alat ganti kepada penduduk terjejas banjir yang mengalami kerosakan kenderaan peribadi. 390 keluarga daripada 2,528 keluarga terjejas banjir di Melaka terima agihan bantuan wang ihsan, manakala keluarga selebihnya akan menerima agihan secepat mungkin. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata setakat ini kerajaan negeri telah menerima RM400,000 daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk tujuan bantuan tersebut, manakala selebihnya akan disalurkan secara berperingkat. Jadi untuk makluman juga, bagi keseluruhan bencana banjir bagi monsun Timur Laut ni, bilangan ketua isi rumah dan mangsa yang terjejas di daerah Luar Rajah, ketua isi rumah kita ada 486 orang, mangsa 1,982, Jasin kita ada 29 ketua isi rumah dengan mangsa seramai 128, Melaka Tengah kita ada pecahan yang saya sebut tadi, Melaka Tengah kita ada 2,013 ketua isi rumah, mangsa seramai 8,052. Jadi jumlah di Melaka yang saya sebut tadi 2,528 orang, mangsa adalah 10,162. Beliau ditemui pada Majlis Penyampaian Bencana Banjir Monsun Timur Laut Daerah Alor Gajah. Dianggarkan lebih RM11 juta diperlukan kerajaan negeri untuk pembaikan akibat bencana banjir di kawasan terjejas. Di Gombak, Selangor, seramai 237 keluarga yang terjejas akibat banjir menarik nafas lega apabila menerima bantuan RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah. Beberapa hari yang lalu dan hari ini kita menyampaikan sedikit bantuan seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sejumlah RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah.
Dan untuk daerah Gombak, kita telah mengemukakan permohonan berjumlah hampir 5 juta ringgit untuk tujuan yang sama. Dan saya percaya usaha-usaha ini sedang berjalan untuk memastikan program pembersihan dan juga pemulihan akibat banjir ini dapat dijalankan dengan seberapa segera yang boleh. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan wang ihsan kepada penduduk terjejas banjir di daerah Gombak. Kementerian Pembangunan Luar Bandar akan membiayai pembinaan semula rumah penduduk terjejas banjir di luar bandar yang rosak dan tidak boleh diduduki. Menterinya Dato' Sri Mahathir Khalid berkata RM56,000 diperuntukkan bagi membina setiap unit rumah baru, manakala RM15,000 untuk membaik pulih. Jelas beliau, keutamaan akan diberi kepada penduduk terjejas yang berada di kawasan luar bandar dan golongan yang layak. Dia ada verified, orang yang verified. Okey, kampung ni sekarang ada 7 rumah. Kampung sana ada 8 rumah. Yang tu yang kita nak sekarang ni. Yang kita nak. Sebab sekarang figure tu, data tu kita tak dapat sepenuhnya lagi. Tapi yang mana yang dah dapat, kita boleh laksanakan tu. Jadi setiap rumah yang akan dibaik itu ikut kos? Ikut kos lah. Ikut kos. Dia maksimum... Kalau repair RM15,000, bina baru RM56,000. Repair RM15,000. Kalau bina baru RM56,000. Anggaran lah, dia sehingga ke 15. Yalah. Kalau lebih daripada tu kita kena minta special approval. Tambah Dato' Sri Mahathir, bancan jumlah rumah perlu diperbaiki dan dibina semula sedang dilakukan. Beliau temui media selepas meninjau kawasan banjir dan menyampaikan sumbangan di Kampung Batu Kapur, Mentakap. Kementerian Pertahanan MINDEF akan pastikan semua bantuan kepada 104 keluarga di Kem Batu 3 Mentakap yang terjejas banjir disalurkan segera. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Syamsuddin Hussein turut mengarahkan kediaman sementara segera disediakan bagi 30 keluarga yang terjejas teruk. Dato' Sri Syamsuddin turut memaklumkan peruntukan tambahan akan disalurkan sebagai langkah persediaan sekiranya kem ini dilanda banjir gelombang kedua. Tambahnya bantuan awal wang tunai RM500 dan bakul makanan serta kelengkapan asas rumah juga telah dibekalkan kepada setiap keluarga yang terjejas. Pihak MINDEF juga turut menyumbangkan RM10,000 bagi membaik pulih sekolah kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kem ini yang rosak akibat banjir. Bantuan tambahan kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, awam MINDEF dan veteran ATM yang terjejas banjir di seluruh negara akan diumum dari masa ke semasa. Dato' Sri Syamsuddin melawat kem Batu 3 yang turut dihadiri Menteri Besar Pahang, Dato' Sri Wan Rosdi Wan Ismail. Beralih ke statistik penduduk terjejas banjir di 5 negeri berdasarkan info bencana JKM setakat pukul 11.30 malam, 8,364 penduduk kini berlindung di 60 pusat pemindahan sementara. Mereka terdiri daripada 2,435 keluarga. Pengeran dan Saliran meramalkan banjir akan berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor bermula Jumaat dan Sabtu ini. Jangkaan susulan amaran hujan berterusan waspada dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Di Kelantan, banjir dijangka berlaku melibatkan lembangan Sungai Kelantan merangkumi Gua Musang, Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah dan Macang. Manakala lembangan Sungai Golok melibatkan Jenop dan Rantau Panjang serta kawasan sekitar berisiko banjir. Di Terengganu, kemungkinan berlaku banjir di lembangan Sungai Besut melibatkan Besut, lembangan Sungai Terengganu pula melibatkan Terengganu serta kawasan sekitarnya. Ramalan banjir bagi kedua negeri itu bermula 8 malam Jumaat. Di Pahang, ramalan banjir pada 1 Januari pukul 8 pagi melibatkan lembangan Sungai Pahang merangkumi Maran, Temerloh dan Jerantut. Manakala lembangan Sungai Kuantan melibatkan Sungai Lembing dan lembangan Sungai Rompin membabitkan Rompin serta kawasan sekitar berisiko banjir. Di Johor, ramalan bermula 1 Januari pukul 8 malam di lembangan Sungai Mersing melibatkan Mersing serta kawasan sekitarnya. Penduduk di kawasan terbabit diminta waspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. Maklumat dan amaran semasa layari laman tertera.
Lebih 11,000 anggota bomba berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi situasi banjir di Johor, Kelantan, Pahang dan Terengganu. Selain itu, 164 kenderaan marin, 45 kenderaan angkut dan 121 kenderaan utiliti turut disediakan bagi menghadapi bencana tersebut. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan kementerian akan sentiasa memantau kesiapsiagaan anggota di negeri berkenaan. Persiapan awal bagi menghadapi situasi banjir di 4 negeri itu melibatkan 97 balai bomba dan penyelamat. Terdahulu, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara mengeluarkan amaran awal berhubung kemungkinan berlaku banjir bermula 31 Disember sehingga 1 Januari depan di Sungai Mersing, Johor, Sungai Kelantan, Sungai Golok, Sungai Pahang, Sungai Kuantan, Sungai Rompin, Sungai Besut, Sungai Terengganu dan Sungai Dungun. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa bin Shah menasihati rakyat khususnya di negeri-negeri pantai timur, Johor dan Sabah bersiap sedia hadapi kemungkinan banjir besar. Ini berikutan amaran tahap waspada kuning iaitu hujan berterusan yang akan dialami negeri berkenaan sepanjang minggu ini hingga 2 Januari tahun depan seperti dimaklumkan Jabatan Meteorologi Malaysia kemarin. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Seri Paduka turut menasihati rakyat khususnya di kawasan berisiko agar peka terhadap ramalan dan amaran serta sentiasa berwaspada sekiranya paras air naik secara mendadak akibat hujan lebat berterusan. Ini termasuk mematuhi semua arahan dan panduan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan sekiranya dikehendaki berpindah. Baginda juga menasihati agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dan pihak berkuasa tempatan supaya tidak leka dan sentiasa proaktif dalam memastikan kesiapsiagaan, koordinasi dan penyelarasan pengurusan bagi menghadapi gelombang kedua banjir di tahap terbaik. Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan dan keyakinan bahawa persediaan awal meliputi operasi menyelamat dan penyerahan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan. Program Bantu Hingga Selesai bahis menyasarkan kira-kira 500 rumah yang terjejas untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan termasuk disinfeksi dengan melibatkan lebih 1,000 sukarelawan. Turut serta dalam program berkenaan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dalam misi bantuan pasca banjir itu. Anwar yang menginspirasikan sendiri inisiatif tersebut berkata program itu akan memberi fokus kepada kawasan-kawasan pedalaman di Bukit Canggang, Banting, Taman Seri Muda Shah Alam dan Sungai Lui Hulu Langat, Selangor. Program bahis dikoordinasikan dengan pendekatan berbeza iaitu menumpukan kepada kerja-kerja kesukarelawanan dan kira-kira RM500,000 diperuntukkan untuk fasa pertama. Kita turun dengan atas dasar sukarela. Kaki tangan kementerian, kita berikan cuti. Jadi dia tak payah pergi jabat. Dia datang jadi sukarelawan. Duit yang kita kumpul-kumpulkan. Yang kerajaan bagi 1,000 cash tu, itu program kerajaan untuk semua orang kan. Ini kita buat ni berpilih lah. Jawatankuasa kampung pilih. Terutama saya dikatalah kalau ibu tunggal, dia tak ada tenaga cukup nak segera. Tujuannya kita suruh dia kembali normal cepat. Bahis berlangsung selama 5 hari yang membahagikan sukarelawan kepada beberapa pasukan untuk memastikan kerja-kerja pembersihan dilakukan sehingga selesai. Biasanya kita pergi, hantar-hantar barang kita balik. Kita tidak fokus pada mana-mana keluarga. Jadi sekarang ini kita buat untuk 5 hari ke seminggu ni, satu family itu orang yang sama. Kita datang tiap-tiap hari. Tengoklah kerja kecil, kerja besar apa benda saja kita boleh tolong, kita tolong. Program berkenaan disambut baik oleh penduduk, lebih-lebih lagi di saat mereka memerlukan bantuan dengan beban yang terpaksa ditanggung. Lebih 60 hingga 70% sampah telah berjaya dibersihkan dan dibawa keluar dari kawasan terjejas banjir di Selangor. 8 pihak berkuasa tempatan PBT terlibat iaitu di Kelang, Shah Alam, Subang Jaya, Kajang, Sepang, Kuala Selangor, Kuala Langat dan Petaling Jaya. Menurut Pengarah Harusan KDIB Waste Management, Ramli Muhammad Tahir, setakat ini hampir 500 unit tong roll-on-roll RORO digunakan.
Selain itu, lebih 1,500 tenaga kerja diperlukan bagi kerja-kerja pembersihan dan dijangka selesai minggu hadapan. Kita dah tengok, kita memang telah deploy hampir 500 unit Roro KDB 7.5 tan 1 untuk dibawa masuk daripada lori kita sendiri, daripada keluar kawasan, untuk kita bantu, untuk kita ambil angkat keluar sampah-sampah, kita keluar dari penduduk ini, lorong ke lorong, rumah ke rumah, dan kita tempatkan hantar di pusat sama dia transfer stesen sementara di TS21 di sini. Kemudian kita juga ada bawa masuk lebih kurang hampir 60 lori Roro 10 tan, 20 tan dan juga 40 tan, dan kita sewa dari luar untuk kita bawa semua sampah-sampah ni daripada jalan besar dan jalan utama. Tambahnya, kerjasama pelbagai pihak sangat dialu-alukan bagi memastikan usaha pembersihan sampah dapat dilaksanakan secara tersusun. Beliau berkata kepada RTM dalam satu sidang video. Kertas cadangan hasil perbincangan bersama 7 ahli akademik Universiti Tempatan mengenai maklum balas banjir dan penambahbaikan pengurusan bencana akan dibentangkan pada mesyuarat pertama Kabinet 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, perbincangan yang diadakan secara maya itu melibatkan pensyarah pakar dalam bidang pengurusan risiko serta bahaya baru. Antara pensyarah itu adalah dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Teknologi Mara. Pada saya, peluang yang saya buat tadi, bila ada waktu dan masa untuk kita merenung lebih mendalam lagi, panduan-panduan yang mereka katakan. Cuma mereka perlukan data yang lebih, itu raw data lah. Sebab tu saya minta mereka dalam masa 10 hari sebelum mesyuarat Kabinet pertama akan diadakan pada 12 bulan 1, saya dah ada laporan lengkap daripada akademia. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas perkembangan banjir seluruh negara di Putrajaya. Komitmen jitu pelbagai agensi dan jabatan kerajaan di lapangan terus membantu penduduk terjejas banjir melakukan kerja-kerja pembersihan. Selain anggota tentera, bomba dan polis, aktiviti turun padang pasukan sukarelawan meliputi Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Wilayah Persekutuan, Kementerian Kesihatan dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Semuanya dalam rangkuman Lensa Keluarga Malaysia. Berdasarkan laporan Jabatan Mineral dan Geosains JMG, 121 insiden tanah runtuh dilaporkan berlaku di seluruh negara sepanjang tempoh monsun Timur Laut 2021-2022. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan JMG dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah dan sedang mengambil tindakan sewajarnya berhubung perkara itu. Pihak JMG dan JKR telah diminta untuk menyelaras paparan tanah runtuh supaya lebih menyeluruh dan turut melibatkan kawasan cerun di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan. NADMA menerusi kenyataan memaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Selangor serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan diarah mengenal pasti kaedah penyelesaian terbaik.
Ia bagi menempatkan penduduk yang telah mengosongkan rumah tidak selamat didiami berikutan tanah runtuh. Kes COVID-19 dalam negara kembali meningkat ke paras 3,000 apabila 3,683 kes baru dicatatkan berbanding 2,897 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata daripada jumlah kes baru itu, 56 adalah kategori 3, 4 dan 5 manakala bakinya kategori 1 dan 2 iaitu tidak bergejala serta bergejala ringan. Pada masa yang sama, beliau berkata tiada kes COVID-19 baru dilaporkan dalam kalangan penduduk terjejas banjir. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 434 kes dan tiada pertambahan kluster baru yang dilaporkan dalam kalangan mereka di pusat pemindahan sementara. Sementara itu, sebanyak 110 kes penyakit berjangkit dikesan dalam kalangan penduduk terjejas banjir iaitu jangkitan saluran pernafasan akut 81 kes, penyakit kulit 16 dan gastroenteritis akut 13. Lelaki Rohingya Long Tiger atau Abdul Hamid 32 tahun berjaya ditemui dan ditangkap semula di sebuah rumah di Sungai Petani, Kedah petang semalam. Suspek bersembunyi bersama seorang lelaki yang dikenalinya di Facebook dan sedang berancang melarikan diri ke Indonesia atau Thailand. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata turut ditahan dua lelaki di Batu Pahat, Johor awal pagi tadi dipercaya bersekongkol dengan Long Tiger. Setakat ini 4 individu ditahan termasuk Long Tiger manakala pasangan suami isteri yang ditahan sebelum ini dilepaskan. Mungkin ada lagi tangkapan yang kita akan buat. Mungkin lepas tangkapan kesemua yang terlibat ni kita akan dapat gambar yang jelas. Sama ada mereka ni dibayar, mereka ni bersekongkol, mereka ni senaja melepaskan Long Tiger, kan? Siapa yang membiayai pembolosan ini? InsyaAllah kita akan dapat, kita akan ambil tindakan. Tahanan reman Long Tiger disambung hingga 1 Januari. Beralih ke berita sukan, Thailand berada di landasan terbaik untuk melakar sejarah tersendiri selepas mengatasi Indonesia 4-0 pada perlawanan akhir pertama kejuaraan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020 malam tadi. Pada aksi di Stadium Nasional Singapura, Ketua Pasukan Chan Natip Songkrasil mempamerkan aksi berkelas tinggi dengan meledak 2 gol masing-masing pada separuh masa pertama dan kedua. Chan Natip meletakkan Thailand di hadapan seawal minit ke-2 sebelum menambah gol kedua skuad Gajah Perang itu pada minit ke-52. Thailand terus menguasai padang dan kekal dengan tempo permainan pantas sebelum Supacok Saracat berjaya meledak gol ketiga pasukan pada minit ke-67. Situasi semakin parah buat Indonesia yang memburu kejuaraan sulung mereka pada kejohanan Dwi tahunan itu selepas skuad Harimau Melaya bawah 23 tahun bakal berdepan laluan sukar apabila diundi bersama musuh tradisi Indonesia dalam saingan kumpulan B kejuaraan AFF bawah 23 2020 yang akan berlangsung di Kamboja Februari depan. Menerusi undian yang berlangsung secara maya, skuad kendalian Bright Melanie itu turut diletakkan bersama Myanmar dan Laos dalam kumpulan yang sama. Berdasarkan format kejohanan, hanya 3 juara kumpulan dan 1 nap juara kumpulan terbaik akan mengesahkan slot ke separuh akhir. Kejohanan itu merupakan antara kempen penting buat skuad muda negara pada tahun depan selain Sukan SEA Vietnam, Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan dan Sukan Asia 2022. Sementara itu, undian lain menyaksikan nap juara 2019 Thailand diundi bersama Vietnam dan Singapura dalam kumpulan C. Manakala Kamboja, Timor Leste, Filipina dan Brunei masing-masing diletakkan dalam kumpulan A. Pengarah Kejurulatihan Beregu Elit Negara Reksi Manaki mengakui penstrukturan semula aspek latihan dan kejurulatihan yang diumumkan Persatuan Badminton Malaysia BM semalam mampu memperbaiki mutu dan kualiti pemain negara. Ini kerana menurut Reksi, jurulatih negara akan dapat mengenali pemain bimbingan mereka dengan lebih baik dan mengambil pendekatan dengan lebih berfokus ketika sesi latihan.
Menurut reaksi, jurulatih kini akan melatih jumlah pemain yang lebih kecil sekaligus dapat mengetahui keperluan anak buah masing-masing dan berusaha mencapai sasaran dengan lebih realistik. Bekas juara Olimpik dan juara dunia yang kembali semula ke BM itu turut percaya struktur baharu ini akan dapat meminimumkan masalah di pihak kejurulatihan. Dengan penempatan ini memang sesuatu yang tadi sudah di-mention ya, sudah pernah dibuat, dan juga ini saya rasa sesuatu yang bisa lebih akan satu come out dengan komunikasi yang lebih baik, dan juga akan lebih minimize itu kalau Chong Han dia cover semua, dia akan banyak yang mungkin akan terlewat. Saya lebih mau on court, lebih mau dia langsung dengan player ya, tapi dengan ditunjukkan saya sebagai director untuk doubles department, saya masih ada langsung juga touch dengan player dalam court, even dengan coaches ya. Jadi ini sesuatu yang cukup baik lah. Semalam, pengerusi Jawatankuasa Kejurulatihan dan Latihan BM Datuk Kenegoh mengumumkan pensuturan semula dengan pengarah Kejurulatihan Wong Choo Han akan memikul tanggungjawab pengarah Jabatan Perseorangan, sementara pakar beregu reaksi mengambil alih Jabatan Beregu. Bekas pemain golf nombor 1 negara Danny Chia gusar dengan situasi ancaman varian Omicron terhadap perkembangan sukan golf pada tahun hadapan. Jelasnya ancaman varian berkenaan bukan sahaja membabitkan perubahan peraturan kuarantin dan sekatan perjalanan, malahan berpotensi melibatkan pembatalan kejohanan utama. Danny yang mewakili negara di Sukan Olimpik Rio 2016 bersama Gavin Green memilih untuk menetap di Malaysia seketika sebelum melihat perancangan kejohanannya pada musim depan. It's very hard to say, you know. I mean, like even for me, it's not certain in a lot of way. Like traveling, you know, like when I play Asian event or Japan event, the rules can change within a month. It depends on how bad the cases are. You know, like Japan now, I can't go back there because even with I have a resident card, I can't go back to Japan at the moment because they shut down because of the Omicron. Selain itu, Danny juga memuji usaha Persatuan Golf Profesional Malaysia PJM yang mahu merancangkan kembali sukan golf tempatan menerusi penganjuran jelajah satelit. Pada jelajah yang berlangsung di Kelab Golf Sri Selangor, Danny muncul juara kategori profesional selepas mencatat 69 pukulan. Kategori amatur dimenangi pemain muda yang meningkat naik Marcus Lim Pang Chuan, manakala kategori terbuka dimenangi oleh Jamaluddin Bado. Berita tengah malam berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam.